Hantu takut tak dengan kelur, hantu tak takut dengan benda-benda tu semua, dengan ikan puyuh ke apa, dia orang tak takut. Tapi dia ada tapi dia pula. Dia macam ni, macam kita lah, kita kalau pergi dekat tong sampah, kita suka tak? Tong sampah besar, kita tak suka kan? Kenapa kita tak suka? Yang pertama, pemandangan dia buruk. Yang kedua, bau dia busuk. Okay? Jadi macam itulah juga sifat. Kerana itu orang kata gaharu, jin kafir tak suka. Ya betul, betul. Kerana itulah. Okay. Yang kebulat. Waalaikumsalam. Hai bos ya. Salam tuan, selamat malam. Santai-santai je kita malam-malam ni. Okay. Khasiat gemunggal hitam semua bagus ya, insyaAllah. Kalau ikutkan buku rujukan dan juga ensiklopedia herba-herba, gemunggal hitam terima teras lah, teras dia bagus. Daripada Apek, tuan tips pendinding diri apa ya? Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Setiap kul tu baca 3 kali. Baca dekat tapak tangan, sapu muka, kepala sampai ke kaki. Itulah dia yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau nak bagi panjang lagi lah, tapi cukup kita ambil yang asas. Dia sebenarnya, sahabat, bukan terletak kepada ayat tu, terletak kepada keyakinan. Padri Kristian pun hafal Quran. Saya biasa jumpa orang Yahudi pun tahu Quran, boleh baca Quran dengan lancar. Padri Kristian pun boleh baca Quran. Apa beza dia dengan kita? Kita boleh baca ayat, dia boleh baca ayat kursi, kita boleh baca kursi. Tapi di manakah terletak perbezaannya? Perbezaannya terletak pada keyakinan tauhid kita. Tauhid kita itulah yang membuatkan apa-apa ayat yang kita baca kan, memberi khasiat dan manfaat dan azimat ke apa ke, datang daripada situ. Santai-santai malam ni lah, sambil-sambil saya dengar lagu piano tenang-tenang kan. Okey, boleh saya baca komen perlahan-lahan. Salam tuan, salah tak pakai raksa? Raksa tu merkuri kan, kena kat kulit jangan lah. Mamu, tuan, saya masuk operasi hutan, okey, dan jumpa keris pacak dalam hutan, okey. Tapi saya tak ambil keris. Jangan ambil lah. Jangan ambil lah. Ni kadang-kadang ni orang zaman dulu ni, dia ada saka ke hantu raya ke apa ke, dia buat macam tu, dia pacak keris ke, dia pacak apa, dia ambil paku, dia paku dekat pokok. Paku besar 5 inci tu dia paku kat pokok. Dengan tu, lepas tu dia bagi tahu, okey, selagi benda ni tak tercabut kan, tak keluar, selagi itulah kamu duduk di sini. Dia macam tu lah. Jadi hati-hatilah ya. Benda bukan milik kita tu tak payahlah ya. Daripada boom, tuan, cara nak naikkan aura bagaimana? Aura ni macam-macam sahabat. Ada yang aura apa ni? Aura. Ada orang dia nak muka dia nampak manis. Ada orang dia nak muka dia orang gerun kat dia. Ada orang dia macam-macam. Kan? Ada yang mengamalkan dengan cara amalan. Ayat-ayat sekian-sekian, macam-macam ayat lah. Saya tahulah ayat-ayat tu. Ada juga yang menggunakan peralatan. Susuk lah apa semua tu. Kan? Itu peralatan. Ada yang menggunakan bahan. Dia gunakan macam cenuai daripada, ataupun dia gunakan apa ni, sabun-sabun ataupun akar-akar kayu, dia buat macam bedak sejuk. Semua tu naikkan aura juga. Hello Alip datang lagi. Okay. Salam Wahabi hadir. Assalamualaikum tuan, ada penawar untuk kencing manis ke? Kencing manis ada, Mr. Moon ada. Dia bukan penawar lah, saya tak boleh cakap itu sebagai penawar. Saya boleh kata itulah sebagai rawatan alternatif yang dibuat oleh tu. Salah satu yang sangat bagus ialah pokok kencana ungu lah, di mana daunnya di satu hari satu saja. Kami ada buat parti tu, tapi kami tak boleh nak jual. Kerana bila kalau kami jual parti tu, ialah macam saya bagi tahu sebelum-sebelum ni,
disiplin orang yang memakai tu, sebab benda tu sangat pekat dan sangat bahaya. Terlebih titik, dia minum 1 titik 2 titik je sehari, tapi kalau terlebih, ya Allah, kita boleh bayang tak situasi kalau anda, saya jual lah air pati kencana ungu tu, lepas tu ada orang pula dia tengah kena kencing manis, dia menggeletar badan-badan dia semua tu, dia titikkan tu sampai lebih daripada had yang sepatutnya. Daripada kencing manis dia 24 turun jadi 2 atau 3. Tak pasal-pasal kalau masuk hospital kerana terlalu kurang. Dia jadi turun terlalu kurang. Agak-agak apa akan berlaku? Doktor-doktor tu akan marah pada tu, dan juga akan mungkin benda tu viral lah, dan yang akan memburukkan nama tu, nama saya, nama Tok Guru kan. Jadi bukan kami tak percaya, tapi itulah masalahnya, sebab benda dah berlaku beberapa kali sebelum ni, dan kami rasa ambil pengajaran, baik kami tak jual secara terbuka lah benda-benda macam tu kan. Ya? Minta maaf lah kan. Sebab esok lusa orang tak salahkan saudara yang sedang sakit tu, orang akan salahkan kami, orang yang pemberi. Itulah masalahnya. Okay. Tuan tidur berapa jam sehari? 3 jam. 3 jam. Macam mana nak buat penarikan? Tuan, kenapa orang dulu-dulu tak gunting bawah bantal bayi atau budak kecil? Saya tak tahu. Sebab sedangkan benda tu bahaya. Kan bahaya tu, benda tajam tu. Kan? Letak gunting bawah bantal apa semua tu, bahaya benda tu. Itu semua petua-petua zaman dahulu lah. Yang pada kita ada akal fikiran, kita fikir, benda ni tak perlu kot. Kan? Okay. Kecuali lah kalau ada hujah-hujah daripada tu yang mengatakan, oh benda ni kena buat macam tu. Okay. Megat, salam tuan, kenapa malam Jumaat orang cakap selalu seram? Apa beza malam-malam lain? Terima kasih Megat kerana memberi soalan ni. Saya pun suka dengan soalan tu. Saya ulang sekali lagi, saudara Megat bersembang-sembang ni tanya, beliau bertanya, kenapa malam Jumaat orang selalu cakap seram? Ada apa beza malam-malam lain? Saya tambah pula dengan soalan daripada Megat, iaitu kenapa waktu siang tak seram? Apa hantu buat waktu siang? Hantu tidur ke waktu siang? Cuba kita fikir, apa hantu buat waktu siang? Dia tidur ke? Waktu malam hantu tu je bangun. Oh, dah macam cerita Dracula dah. Waktu siang tak ada syaitan tak ada hantu ke? Sebab pengalaman saya pernah jumpa hantu setan waktu siang. Kan? Betul tak kan? Tapi orang dia macam ni. Manusia kita ni manusia. Kita takut pada benda yang kita tidak tahu. Sebagai contoh, ni sembang-sembang lah kan. Sebagai contoh, kali pertama manusia tengok kapal terbang, orang kata itu sihir. Pelik benda apa tu? Boleh terbang, bunyi kuat. Sihir tu. Manusia yang tak tahu tentang tu, mereka akan ketakutan. Itulah sifat manusia. Dan sama juga kalau kita mempelajari daripada hadis, daripada kitab-kitab tentang apa itu jin. Apa bukti dalam kitab-kitab tu mengenai jin. Dalam hadis-hadis macam mana. Dalam kitab-kitab penerangan ulama-ulama dulu macam mana. Bila kita dah faham semua tu, insya-Allah kita tak takut dah. Ataupun kita kurang rasa takut. Kurang sangat rasa takut. Kerana kita dah tahu, oh begini hakikat sebenarnya. Di situlah berbezanya di antara orang yang tahu dan orang yang belum tahu. Saya tak cakap tak tahu, dia belum tahu. Kan? Ya? Macam tu. Ya? Okey, jom kita teruskan soal bersembang-sembang santai. Jangan stres-stres. Saya pun tengah baring-baring ni melayan lagu piano tenang-tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang saya mengantuk pun tadi, sebab tadi kerana saya dah janji kan tadi saya dah janji waktu saya live jual barang tadi, jual barangan tautan, saya kata kejap lagi saya akan live balik. Ni saya tunai janji saya lah. Mancini, tuan rawatan untuk gaut ada ke tuan? Pemakanan, ayah saya pun gaut.
sampai tahap kaki bengkak-bengkak apa semua tu kan. Pemakanan, ada, ambil tu tampal dekat tu, ada, memang ada. Tapi bila kita dalam dunia ni, kita perujuk dengan doktor-doktor pakar juga. So kita gabungkan kedua-dua ilmu tradisional dengan ilmu moden, doktor-doktor lah. Jadi kita dapati bahawa memang gout ni ialah satu sebab apa ni, umur. Bila umur tu dah lewat, umur tu dah tu dia memang semudahlah kena gout kan. Dan juga punca-puncanya kerana kita punya rutin pemakanan. Polis cari orang cabut misai harimau tu, dah agak dah, baru saya letak video tentang tu. Pantang jumpa harimau kena langgar, habis kan. Amzar, Tuan, kenapa ada gangguan ketuk pintu sekarang viral dekat Aitam? Tak tahulah, permainan orang. Permainan orang. Maksud saya permainan orang ni adalah permainan ada orang kalau dia belajar ilmu entah apa-apa yang dia kena buat sekian. Itulah nama permainan orang. Kan? Kita tak tahulah kan. InsyaAllah lama-lama tu hilanglah tu. Tuan, saya hang lekiak. Tuan, saya nak jadi hang buah, jadilah apa nak jadi. Tuan malam-malam pun handsome ke? Sekejap, yang tanya ni laki perempuan? Alamak, laki lah. Tak ada mood lah nak jawab. Kan? Perempuan tu adalah semangat sikit. Kat pukul 3 pagi ni. Assalamualaikum tuan, kopi sedap. Alhamdulillah, terima kasih Cik Halijah. Alip, ubat tradisional resdung tuan ada dekat community TikTok shop. Herbal resdung tu. Farhan, tuan tidur 3 jam tak sakit kepala ke? Saya ni kalau tidur lambat asyik sakit kepala je. Biasakan. Kita kurang-kurangkanlah tidur. Tergas tuan. Minum kopi handsome ke? Minyak tarung dah sampai. Subhanallah, alhamdulillah. Tadi kata tak, saya tak kata nak tidur. Saya kata tuan dah pencin ke? Dah 3 tahun dah. Kan? Tuan, saya mencari pokok daun kaki itik, mana nak dapat? Pula. Tak ada, kami saya pun tak jumpa lagi. Saya ada penyakit tak boleh tidur, Abu Syaibah. Aizat Zainal, tuan ke yang disebut Tun Mamat dalam cerita tu? No comment. Jafarul Nizam, Assalamualaikum Cik Syed, saya nak teh. Tapi tadi tu bukan. Tuan, kenapa laki Ibrah? Tak faham. Tuan dengan Solo Ambush apa hubungan? Tak ada apa-apa hubungan. Saya pun tak kenal beliau, tak pernah jumpa apa benda pun. Tak pernah jumpa, tak pernah sembang, tak pernah kenal, tak pernah follow. Okay. Nota biru, tuan, daun pokok semambu apa khasiat dia? Okay. Tu rotan semambu tu lah. Kerah tu. Mat Sofi Syazmi, tuan tak buat training survival untuk orang awam ke? Saya tak buat. Saya tumpukan kepada bisnes. Untuk mendapatkan khusus survival untuk orang awam, boleh cari TikTok, nama dia Pendekar Rimba. Okay. Tuan TTP 2020 ke? Bukan. Saya besar awal. Tuan, tadi ada tanya, boleh ulas sikit pasal YB Ketereh? Just nak dengar pandangan. Saya nak ulas macam mana, saya pun tak begitu rapat dengan beliau. Ialah sama-sama dalam perkhidmatan dulu pun, beliau berpangkat mana? General. Kan? Saya pangkat kecil je.
Jadi walaupun bagaimanapun adalah kenal-kenal dengar-dengar tu, beliau seorang yang baik, orang yang lurus kan, dan buat kerja beliau lah. Beliau last sekali adalah Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan. Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan. Tak rindu kekal perkhidmatan, tak rindu, malah lagi seronok berada di luar daripada perkhidmatan. Percaya cakap saya, seronok. Ubat batang ada tak kat hutan? Ada, banyak. Kalau nak belajar silat, okay. Tuan, saya rest dengan tuan dekat Gunung Jerai. Laki ke perempuan yang nak rest dengan saya ni? Kalau laki tak mau kan? Buat apa? Buat habis berah saya Betul tak? Bukan gatai-gatai, tapi memang macam tu. Orang lelaki, dia suka dekat orang perempuan. Kalau lelaki suka kat lelaki, tu lain macam. Kan? Tuan ni dah macam profesor sebertahun dalam majalah gila-gila tu. Segala mak nenek dia tanya. Yelah, macam tu lah. Kadang-kadang, sahabat-sahabat ni bukan apa. Dia orang seronok dah tanya itu, tanya ini. Masing-masing dia ada jalan hidup masing-masing. Masing-masing dia ada masalah masing-masing. Ya, betul tak? Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa saudara-saudari, saya pula nak tanya soalan. Kenapa saudara-saudari tak tidur lagi dah pukul 3? Saya pula bertanya soalan. Kenapa saudara-saudari tak tidur lagi sudah pukul 3 ni? Saya tahu. Sebab saya baru buat live tadi, lepas tu saya nak kemas rumah kejap. Sebab boleh tuan. Nak teman tuan. Alasan. Cuti. Okey. Saya kan ada penyakit talih tidur tuan. Okey. Abu Syabas cakap. Lazar, kamu nanya. Orang kamu nanya. Sebab tengah syok tengok live. Tidur awal tadi dah terjaga. Okey. Untuk mendapatkan ilmu baru. Boy. Sebab tuan tengok live sebab tidur. Okey. Tengah bertugas. Yang tu bagus. Saya suka dengar. Tengah bertugas. Tuan apa penawar untuk apa ni? Ini kalau saya jawab ni. Okey lah. Okey, saya pin komen ni. Saya pin komen ni. Okey. Biar saya cerita versi saya. Insomnia pun ada, balu balik ronda tengah duti. Ada tengah duti pacak. Okey. Okey, saudara, cuba tengok yang sedang saya pin tu. Soalan daripada sahabat kita ni, beliau bertanya, dan tuan, apa penawar untuk lelaki yang suka lelaki? Okey. Okay. Saudara-saudari, saya dilahirkan dalam keluarga di mana adik-beradik saya semua perempuan, saya seorang saja lelaki. Ya. Jadi kalau nak jadi lelaki yang lembut ataupun macam Mak Sajat apa semua tu, saya lebih layak. Saya ada 3 kakak, saya nombor 4, dan saya ada 2 adik perempuan. Saya tersepit di tengah-tengah. Saya tidak ada abang untuk bermain. Saya tidak ada adik, saya tidak ada abang untuk bermain. Saya tidak ada adik lelaki untuk bergaduh. So, waktu kecil-kecil tu, saya dah permainan saya, main masak-masak, main anak patung. Waktu saya kecil dululah. Kalau nak katakan patutnya jadi lelaki lembut ke apa, saya lah paling layak. Okay. Walau memang betul dalam jiwa saya ada jiwa kelembutan. Ada jiwa kelembutan. Malah saya ada nak pergi sekolah dulu, kakak saya panggil, Fitri, mai sini. Dia panggil saya abang, mai sini. Kakak saya bubuhkan lipstick kat mulut, bubuh blusher kat pipi. Waktu tu saya darjah 1, darjah 2. Ambil lipstick, lepas tu ambil apa tu, tisu buat macam tu. Jadi saya tahu macam mana nak buat. Alhamdulillah yang anda tengok Tuan Fitri sekarang ni lain kan. Anda kenal saya dengan sifat saya yang ganas, garang dan segala-galanya lah. Kan? Okay. Jadi ketika saya masuk ke sekolah asrama, ketika saya masuk di sekolah asrama, saya dapati bahawa memang ada jiwa tu
untuk mendapatkan abang, sebab saya tak pernah ada abang, dan saya juga mendapatkan adik. Okey. Di situlah timbulnya, okey, kebanyakan manusia lelaki yang suka lelaki ni, dia confuse di antara mentor dengan sayang. Mentor dan sayang. Kan? Dia rasa sayang tu adalah mentor, dia rasa mentor tu adalah sayang. Dia sepatutnya mementorkan seseorang. Dia jadikan orang tu sebagai mentor. Tetapi mungkin waktu tingkatan 1 dia mentor tingkatan 3. Dia ambil seorang mentor, dia kagum pada seorang yang sama-sama sekolah dengan dia tu sebagai tingkatan 3. Jadi tapi dia rasa diri dia tu macam tu. Awak faham tak? Okay. Jadi daripada situlah bermulanya benda-benda yang tak elok, kerana di dalam jiwa remaja ni akan timbul apa? Akan timbul apa? Syaitan. Akan timbul syaitan. Kan? Remaja kena pula baru akil balik tu, dia akan timbul berbagai-bagai dugaan syaitan. Kan? Lepas tu, alhamdulillah saya tak jadilah benda-benda macam tu kan. Kan? Nafsu dia mau baru nak kenal apa semua tu. Betul. Okay, jadi ubatnya adalah yang pertama sekali dia kena pilih mentor yang betul. Okay, sama juga macam perempuan. Jangan sebut laki je perempuan. Perempuan suka perempuan, ramai. Perempuan suka perempuan, ramai. Bermula daripada zaman remaja. Nak tahu disebut apa tu? Kita sebut dia, kalau Mak Saleh panggil apa? School girl crush. School girl crush. Crush to crush. Fenomena school girl crush. School girl crush itulah yang di mana kita tengok budak perempuan tingkatan 3, dia jatuh hati dengan cikgu dia yang umur 30 tahun. Cikgu laki dia. Dia ataupun dia suka kat perempuan lain, dia kerana tu nama school girl crush. Okay. Okeylah, cara ringkas kita nak sembang panjang ni malas lah, kemudian ngantuk. Saya pernah tanyakan persoalan ni kepada orang alim. Okay. Ada satu ubat yang insya-Allah berkesan untuk mengubati sakit orang yang ni. Dan ini saya tanya pada Syekh Nazrul Nasir pun itulah jawapannya. Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari. Beliau kata, hendaklah seseorang itu mengamalkan zikir La ilaha illallah sebanyak 100,000 kali. Kalau ikutkan kitab tu adalah 70,000 kali. Tapi oleh kerana zaman berubah, daripada 70,000 kali dinaikkan menjadi 100,000 kali. Dengan cara paling kurang setiap hari 100 kali. Dia macam ni. Apabila kita sakit di dalam, jiwa kita sakit. Jika jiwa kita sakit, maksud dia kalau kita suka pada lelaki suka pada lelaki, jiwa lah. Itu masalah jiwa. Masalah jiwa lah masalah dalam. Kan? Kalau kita sakit kat luar, ubat kita ada kat luar. Betul? Kita sakit luka ke apa ke badan, sakit tubuh. Sakit tubuh, makanan kita ada di luar. Ubat-ubatan ada di luar. Ada di bumi ni. Tapi bila kita sakit dalam jiwa, ubat kita datang mana? Jiwa tu datang kat mana? Jiwa tu datang daripada langit. Maka ubatnya juga pun daripada langit. Faham tu maksud tu? Tubuh badan sakit, tubuh badan kita sakit, kan? Tubuh badan kita buat daripada tanah. Ubat kita pun datang daripada tanah-tanah. Jiwa kita sakit, roh kita sakit. Roh kita datang daripada mana? Roh kita datang daripada langit. Jiwa kita datang daripada langit. Nafsu kita datang daripada langit. Maka ubatnya pun daripada langit.
Clear? Faham? Faham takat tu Alhamdulillah. So macam tu lah. Okay? Mana saya punya ni tadi? Okay? Clear Assalamualaikum tuan, ada rawatan untuk tambahkan cecair dalam sendi-sendi? Saya tak ada. Tak ada. Okay? Okay, Ipan Okay, Alhamdulillah. Sebab tu jawapan tadi tu saya dapat daripada tu lah, Syekh Muhammad Nazrul bin Nasir Al-Azhari. Zikri Azhan, semoga dapat jumpa tuan waktu kursus hujung tahun ni. InsyaAllah. Ryan, salam tuan, apa yang maksud 11-11 tu? Tak 11-1-1-1 tu hari ni, tarikh hari ni 11-11-11, itu je. Mr. Moon, terima kasih tuan sudi kongsi ilmu, subhanallah. Okay. Produk mana untuk mati pucuk? Minta maaf Junidah, saya bukan tak nak jawab, tapi bukan masa untuk bertanya tentang produk. Walau bagaimanapun saya terima. Boleh untuk tu, saya tak ada ubat untuk tu, tak ada. Kan? Apa ni? Norania Adilia. Nama. Tuan, saya ada buat ACL operation tapi lutut tak okey macam normal balik. Tahniah. Sebab saya pun buat ACL ni. Ada 8 skru kat lutut saya. Lutut kanan. Main bola. Alhamdulillah, tapi dia ambil masa lah. Memang kena buat tu, fizioterapi tu kena buat. Dan kena buat dengan serius. Memang kena buat. Bertahun-tahun jugalah. Okay? Tuan, umur makin meningkat memang dah susah tidur awal ke? Begitulah hakikat. Waktu kecil-kecil kita bayi, kita tidur 20 jam sehari. Makin kita berusia, lalas kita tidur. Bila kita dah dewasa, lalas 4 jam, 5 jam. Macam sekarang saya tahu badan saya memerlukan 6 jam. Maksimum 6 jam. Selalunya 5 jam cukup. Dah puas. 3 jam pun dah okey. Makin lama kita kurang tidur dah. Dengan harapan waktu kita dekat kubur ni tidurlah puas. Aiman H, konten masuk hutan tak ada dah ke tuan? Ada. Belum masa dia lagi. Dan ada beberapa konten-konten lagi yang saya nak buat, tapi kemudian lah. Sebab dia kalau sekadar buat konten tanpa pengisian yang ataupun ni, tak guna. Betul tak? Sekadar konten nyonya-nyonya, buat apa? Kan? Saya kalau nak buat konten, alang-alang biarlah konten tu sekurang-kurangnya. Apa saya tanya diri sendiri, apa manfaat orang tengok video saya tu? Ada manfaat tak? Kalau tak ada, tak payah. Kan? Kalau konten yang macam saya nak buat, nak menjual barang tu, itu mahas untuk menjual barang. Tapi kalau konten yang tak ada beg kuning tu, saya naklah konten-konten tu ada isi dalam tu. Apa saya nak bagi? Kalau tak ada, saya tak buat. Miss Fuzi, tak tidur lagi tuan? Ya, belum lagi. Tuan, tidur nak kena cukup atau tidur kurang untuk badan sihat? Liza, dia macam ni, ikut badan masing-masing. Okey. Setahu saya tak ada kajian mengatakan 8 jam. Setahu saya tidak ada kajian yang mengatakan mesti tidur 8 jam. Okay. Saya 4 jam ni tuan, masing-masing. Okey. Terima kasih yang prihatin. Ya betul, saya punya social media tu memang kena hack dah lama dah 3 minggu dah. So keluar daripada situ ya. Saya minta maaf kepada yang komen yang menulis nama-nama social media lain dalam. Saya tak boleh komen. Saya tak boleh jawab. Nanti saya kena strike. Kenapa orang panggil tu? Violation. Kena point, dapat violation point. Saya tak boleh sebut tu sebenarnya.
Ya? Konten paranormal tuan percaya, saya anggap sebagai hiburan je lah. Macam mana, tak ada beza macam saya tengok TV. Kan? Lakonan dan hiburan ni tu saja. Dia orang pun content creator. Ulama kata kena kurangkan tidur betul. Pika Syazwina, tuan ada tips untuk muka breakout, jerawat penuh muka sebab anda bawa balik daripada umrah. Perubahan cuaca tu. Tenang. Jaga pemakanan. Saya boleh bantu tu dapatkan balik F tu. Silakan mesej pada saya. Sebab saya dah cuba pada 172 orang teknikal, dia orang tak boleh masukkan. Tapi kalau anda boleh, saya sangat-sangat berbesar hati. Assalamualaikum tuan. Sabun badan gaharu boleh guna muka? Boleh. Tuan ada ikhtiar nak rawat sakit urat kaki ayah saya sampai tak boleh jalan. Saya tak minta maaf sebab saya benda-benda macam tu kita kena tengok, kena tahu macam ni. Saya tak boleh sekadar komen lepas tu saya bagi satu jawapan. Tak boleh macam tu. Betul tak? Tuan, macam nak pulihkan tenaga dalaman? Tenaga dalaman tu yang mana satu? Tenaga jantan ke? Ataupun tenaga, orang kata chi tu chi? Mana satu tak? Koko rimba dah tak ada ke tuan daripada Ikin Lee? Saya tangguh pengeluaran kerana saya tak cukup modal. Saya tak cukup modal. Tangguh bukan batal, tangguh kejap. Liza Taib Said. Okay. Betul masuk hutan tuan, banyak dah saya bagi. Tenang, buat persediaan yang betul, masuk. Persediaan dari segi ilmu, dari segi peralatan, masuklah hutan. Sonok masuk hutan ni. Rider 37, tuan macam mana nak buang rasa takut? Ni keyakinan diri lah ni. Takut terhadap apa saudara? Apa yang anda takutkan? Fobia bab apa? Banyak orang jenis takut dia. Ada orang takut bini, ada orang takut lipas, ada orang takut ni. Takut apa? Apa yang anda takutkan? Takut mati? Semua orang akan mati. Yang tu kita kena ni dulu nah. Assalamualaikum tuan, pertanyaan, kalau berada di hutan, kita tak boleh buat tempat tidur di lorong kan? Benar. Bukan saja di lorong ya, ini saudara abang ni ya, saya bagi ilmu pada sahabat ya. Bukan saja di lorong. Anda kena tengok 3 tempat. Yang pertama, bawah. Saya bagi ilmu ni. Nak berkemah tadi kan? Tempat tidur kan? Okey. Dia ada 3 bahagian. Yang pertama, anda lihat bahagian tanah. Bahagian paling bawah lah, lutut ke bawah. Apa yang anda cari? Ada tak kat situ busut-busut semut? Ada tak situ lubang-lubang lipan, lubang ular, lubang tikus? Tempat yang anda nak buat tempat tidur tu. Tengok dulu. Ada tak di situ tapak-tapak binatang? Maksud dia laluan binatang lah. Ada tak? Ada tak situ bekas-bekas air? Bekas-bekas air maksud dia, kita akan nampak pokok-pokok tu dia punya rumput-rumput ke apa tu, dia ada ke sana. Maksud dia, ini laluan air ni, alur air. Okey. Sebab waktu hujan, baru kita tahu tempat tu air di lorong kawasan tu. Itu baru tapak bawah. Tapak tengah pula, apa yang patut anda tengok? Tu kita sambung pengajian di waktu-waktu yang lain. Lepas tu tahap yang 3, ke atas pula, apa yang patut kita tengok? Itu cara nak cari tempat tidur atau nak buat tempat tidur dalam hutan. InsyaAllah nanti saya buat video tu bagi kita bagi ramai-ramai faham. Saya bukan apa, saya bagi ilmu-ilmu hutan kerana na'uzubillah min zalik. Jika berlakunya sesuatu benda buruk di Malaysia
ataupun apa-apa benda yang mungkin anda nak buat rekreasi, anda nak masuk hutan. Sekurang-kurangnya anda tahu. Anda tahu betul-betul ni saya mengajar ni. Mana nak duduk, tempat mana nak menyorok, tempat mana nak ini. Kan? Bentuk macam mana yang anda nak buat, apa yang perlu anda perhatikan. Kan? Saya ajar yang asas-asas tu supaya anda tahu benda paling asas. Kan? Ini tidaklah lepas ni kita tak nak dengar dah orang duduk, tempat camping cantik, rupanya datang hujan sekali hanyut dengan kemah-kemah sekali hanyut. Sebab dia buat tu dia tak sedar, dia tak nampak kesan. Dia tak perhati. Dia tengah tidur-tidur tahu-tahu ular masuk dekat dalam kemah dia. Macam mana? Tidak, dia duduk, dia buat kemah betul-betul tepi lubang ular. Nampak tempat cantik, pacak. Salah. Dia kena tengok. Kita tak nak dengar lagi dah orang duduk saja-saja. Tiba-tiba datang pokok ke, kena himpap dengan dahan kering ke. Itu tujuan dia. Saya mengajar orang dengan kasih sayang. Dengan harapan saya sayang orang Malaysia ni, saya sayang bangsa saya sayang negara saya ni, saya sayang orang-orang Malaysia ni, saya bagi ilmu-ilmu. Nanti saya bagi lagi ilmu dalam TikTok ni, macam mana nak kesan orang hilang. Satu. Kalau kita pula jadi orang hilang, apa patut kita buat? Dua. Kan? Lepas tu macam mana cara nak berjalan dalam hutan pun saya ajar. Siapa yang dah pandai tak payahlah masuk dalam TikTok saya. Kalau anda dah pakar, dah terror, jangan masuk dalam TikTok saya. Saya nak mengajar kepada 30 juta orang lebih rakyat Malaysia yang masih tak tahu tentang ilmu hutan. Kalau dah pandai tak payah masuk. Buatlah video sendiri, betul tak? Okey. Macam tu. Okey. Jadi saya nak ajar, sampai saya akan ajar macam mana cara nak berjalan dalam hutan. Maksudnya naik bukit macam mana, kalau turun bukit macam mana, kalau tanah ni macam mana, apa yang perlu kita perhatikan, apa perlu kita tengok. Kalau sampai puncak air, apa yang perlu kita tengok, air nak ambil kat mana, dekat tepi, kat tengah. Kalau nak air untuk minum, saya akan ajar satu-satu benda yang asas, supaya siapa-siapa pun boleh masuk hutan, supaya semua orang boleh dapat ilmu tu. Kan? Saya ada ilmu, ada pengalaman ni, tak kongsi. Masuk dalam kubur buat apa? Ilmu tu mati dengan saya, jadi mayat dah. Kan? Bukukanlah ilmu-ilmu tu, tuan. Saya bukan orang yang pandai menulis dan membuat buku yang panjang-panjang. Jangan kata karangan sekolah kecil-kecil pun saya tak rajin. Tapi kalau anda tanya, saya boleh jawab dan saya boleh ajar berdepan-depan. Jadi kalau ada sesiapa yang pandai ataupun pandai menulis, buat penulisan, buat editing semua tu, boleh tulis apa yang saya bagi tahu. Tuliskanlah bagi pihak saya, sebab saya bukan bidang tu. Ya. Kalau boleh tanya saya punya tentera-tentera bekas-bekas kawan-kawan saya ataupun anak-anak buah saya kalau duduk pejabat ni paling lama 2 jam. Saya tak boleh duduk dekat jalan pejabat. Jiwa saya resah gelisah. Ada je tak kena. Saya mula nak keluar. Jiwa saya di luar. Jiwa saya bukan mat pejabat. Saya bukan mat pejabat. Buatlah pejabat cantik macam mana pun. Saya bukan mat pejabat. Saya bukan kaki pejabat, duduk pejabat tak boleh. 2 jam yang saya duduk itu. Lebih daripada tu saya jadi bodoh tu. Waktu duduk Mindef pun saya jenuh. Naik turun. Pergi sana, pergi sini. Ya. Sekejap saya nak minum ayak dulu dah. Okey nah. Itulah dia. Okay, kalau ada kat sini penulis silakan. Tuan tak ada terfikir nak cari madu tualang tak? Bukan saja tak terfikir, saya dah rancang. Cuma sekarang ni bukan musim dia. Dia musim dia bulan 3, bulan 4 nanti. Bulan 3, bulan 4 nanti baru musim pergi ambil madu tualang. Waktu tu baru saya ambil video, saya tunjuk, inilah madu tualang. Macam mana nak kenal, macam mana nak tahu. Tapi jangan tanya, tuan nak jual tak jual? Saya tak jual.
Sebab madu tualang ni kalau betul-betul fresh, letak dalam botol, botol tu boleh pecah. Tutup macam mana pun dia pecah, dia tolak. Tu masalahnya. Dia punya gas tu. Sebab tu kebanyakan madu yang anda jumpa tu, ialah betul, madu-madu tu betul. Cuma madu tu sudah diperam lama untuk mengurangkan gas. Faham tak? Okay? Madu tualang yang betul-betul turun daripada pokok terus masuk dalam botol, botol tu pecah. Dia punya gas sangat kuat. Bahasa kampung lah, gas itu kan. Memang kuat, dia tandang habis. Buatlah macam mana pun. Saya tanya orang dah yang duduk dekat ni, memang betul. Tuan pernah beroperasi di banding ke? Biasa. Keras dekat sana tuan. Oh, memanglah keras. Dia batu, kayu, pokok keras tu. Antuk kepala sakit. Batu pun muka keras tu kawasan tu. Memang keras kawasan tu. Normal. Saudara-saudari, percayalah kata-kata saya. Jin dalam lautan tu tidak seganas manusia yang ada di bandar dan pekan. Percaya cakap saya. Punyalah jahat manusia. Jin pun kata, aku tak buat macam tu. Betul. Hafiz Zakaria, salam tuan, nak tanya sikit boleh? Silakanlah Hafiz, kita kawan-kawan, sembang-sembang je pun. Tak ada masalah, silakan. Kalau saya boleh jawab, saya boleh. Kalau saya tak boleh jawab, ada 500 orang akan tolong jawab kan. Sebab saya bukan tahu segala-galanya. Okay? Aiman H, betul ke dalam hutan banding ada bekas kubu? Kubu lama banyak, kubur lama, kampung-kampung zaman dulu adalah. Okay. Cikgu kembara, tuan, kali pertama tengok Lintah Gunung Jerai dari video tuan. Unik betul. Nanti saya letak. Patut tuan tak mau duduk KL dah. Tuan, Cikgu Majid okey ke? Yalah okey. Cuma yalah okey cara orang tua-tua. Apa maksud jin tu tak ganas tuan? Jin ni mah hidup macam kita lah. Kan? Dia pun nak hidup aman damai juga. Tuan tinggal kat mana sekarang? Saya dah ada Sungai Petani. Tuan, Wario Ipoh, tuan anak askar Jutera Keluang kan? Ya je. Saya lahir di Kem Mahkota Keluang. Ayah saya RSM kat sekolah Jutera dulu. Tuan, macam mana nak masuk askar? Mohon. Lepas tu pergi temuduga dia. Pengiran Tunggal, Waalaikumsalam, selamat pagi. Pertiwi, tuan, petua nak minum apa untuk cuci perut? Air kosong. Di Muhammad, tuan pernah lihat wajah jin? Mereka ni suka menyerupai. Kan saya cerita nak lain ni kisah-kisah dulu. Masing-masing ada pengalaman masing-masing. Saya first kali waktu umur 9 tahun lah. Waktu sekolah banyak kali lepas tu masuk. Kemah kota tempat saya latihan. Oh ya. Yeah. Ali Bai, boleh terangkan tak survival kit bag tu? Okay, dia macam ni. Saya cakap situ adalah emergency survival kit. Kena sentiasa berada di badan. Anda punya survival kit ada di bag. Okay? Emergency. Nampak tak level tu? Okay. Saya ajar sikit lagi. Satu, nama dia makanan yang anda bawa atau barang peralatan yang anda bawa. Normal punya camping. Kat situ anda nak bubuh Maggi ke, nak bubuh apa ke, silakan. Tak ada siapa ambil tahu. Sleeping bag apa semua kat situ. Yang kedua dipanggil, itu tahap satu. Yang kedua dipanggil survival kit.
Survival kit ni adalah jika yang main punya besar ni dah habis ataupun gunakan yang ini. Tetapi andainya beg anda hilang. Dalam hutan ni macam-macam. Saya dah jumpa macam-macam hal lah. Beg boleh jatuh gaung, hanyut dekat air, kan? Parang anda hilang. Dalam hutan ni, ya Allah, muak dah saya jumpa macam-macam dalam pengalaman saya dalam tentera, dan juga ni memang hilang kompas, hilang parang, hilang senjata, hilang backpack tu boleh hilang, hilang topi, hilang baju, macam-macam dalam hutan. Jadi kat situlah timbulnya ikhtiar terakhir, namanya emergency survival kit. Emergency survival kit mesti berada melekat di badan sentiasa. Anda nak kencing kat dalam tu ke, nak pergi memasak kat dalam hutan ke, anda nak pergi mana ke, anda nak pergi cari ni, sebab beg anda yang berat tu anda letak satu tempat. Lepas tu anda mungkin pergi cari kayu api ke apa benda ke, kan? Kat situlah pentingnya emergency survival kit. Dia tak boleh jauh daripada badan, dia kena melekat pada badan. Nampak tak beza dia tu? Okay. Sebab saya baca komen-komen, saya tergelak, kata, Tuan, torchlight tak bawa tak? Tak perlu bawa. Nak tahu kenapa? Sebab nama pun emergency. Torchlight tu letaknya dekat tempat survival kit, bukan emergency survival kit. Ataupun letaknya dekat yang barang nombor 1. Okay. Assalamualaikum tuan, hilang markah pun ada. Oh, dalam hutan pun macam-macam, hilang perempuan pun ada, hilang girlfriend pun ada tak? Macam. Okay. Dapat penjelasan tu, sebab tu saya kata, bila dalam mempelajari sesuatu tu, saya dalam video TikTok, kalau kita terang video-video tu, kalau kita terang banyak-banyak lagi orang pening. Jadi apa yang saya buat macam ni. Okay, ini bahan-bahan survival kit, emergency survival kit. Anda buat dulu apa yang saya ajar tu. Nanti saya akan bagi tahu ni untuk apa, ni untuk apa, ni apa. Kenapa saya tak letak torchlight tu? Kenapa saya tak letak tu? Kenapa benda itu je yang paling penting ikut pengalaman saya? Kenapa? Okay. Mesti ada sebab-sebab dia. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Nak tanya kenapa askar pencen awal tak macam penjawat awam lain pencen 60? Kerana tentera sudah termaktub di dalam warta kerajaan bahawa perkhidmatan tentera adalah perkhidmatan 24 jam sehari. Kerana itulah tentera tidak ada overtime, allowance lebih masa apa semua tak wujud. Kerana itulah tentera, walaupun dia sedang tidur ataupun dia sedang bercuti, kan, kalau diarahkan terus untuk bekerja, beliau mesti boleh melaksanakan kerja. Tengah cuti batal, cuti bukan hak. Okay. Itu tentera. Tuan, silat gaying istana, macam mana pula? Tak pernah dengar pula silat gaying istana ni. Tuan, macam mana kita nak tahu kalau termasuk laluan tempat bunian? Kita takkan tahu. Dia begini dalam hutan ni. Okey, nanti saya akan buat video. Satu, macam mana kalau kita tersesat di atas sebab apa? Kerana kita leka, kerana kita kepenatan. Kadang-kadang kita penat, kita tak boleh nak berfikir dah. Tahu-tahu lah aku dah sesat. Kerana kita leka, kadang-kadang kita, macam saya selalu, bila saya sesat dulu, saya sesat kerana saya leka. Leka maksudnya apa? Leka tu maksudnya apa ni? Leka tu maksudnya waktu dalam hutan, bila saya dalam tu, saya selalu asyik pegang kompas dengan peta. Jadi saya terlalu konsentrate dekat sini tanpa saya sedar, saya leka, saya tak pandang keliling. Kan? Lalai lah, betul, lalai, leka. Itu punca-punca orang tu. Sebab tu orang kata pakar pun boleh sesat. Doktor pakar pun sakit bang. Kan? Kan? Orang pakar macam mana pun dia, orang pakar kereta pun accident. Dia macam tu lah dalam kehidupan.
Pakar tu maksud dia seseorang yang sudah mendalami sesuatu ilmu tu dengan dalam. Itu maksud dia pakar. Bukan maksud dia perfect. Dan nobody perfect. Itu normal. Nah? Okay. Nanti saya akan letak video di mana kalau sesat dengan cara tu, ini cara dia. Sesat dengan cara kelekaan kita lah. Kesilapan kita. Kalau sesat kerana disesatkan oleh makhluk lain, saya ajar pula bagaimana cara dia. Akan buat 2-3 video nanti saya letakkan dalam TikTok ni lah. Jadikan tu sebagai panduan. Dan itulah panduan yang paling asas. InsyaAllah boleh lepas. Kerana kalau melibatkan makhluk-makhluk yang orang kata jin ke bunian dalam lautan ni, mereka selalu buat 3 benda. Yang pertama, dia kalih pandangan. Yang kedua, dia kalih badan. Yang ketiga, dia kalih tumbuhan. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, dia kalih pandangan. Yang kedua, dia kalih badan. Yang ketiga, dia kalih tumbuhan. 3-3 ni berbeza. Orang sesat di hutan tu, dia 3 tu Orang tanya pula kalih tu apa? Kalih tu bahasa Kedah. Mengalih, kalih. Kalih pandangan masuk. Nak terang malam-malam ni panjang pula nanti. Ubah. Dia ubah pandangan kita. Satu lagi dia ubah badan kita. Kalih. Kan? Yang ketiga dia kalih tumbuhan. Kalih tumbuhan tu maksud dia, macam saya pernah kena, bukan kena sekali, kedua kali kena. Bukan saya pergi seorang-seorang, saya dengan askar saya 2-3 orang. Kan? Kalih tumbuhan tu maksud dia copy paste. Saya guna bahasa kampung, bahasa orang KL, copy paste. Sampai kat satu tempat, sama. Nampak kita punya track tu, ada copy paste. Sebiji pemandangan anda kat sini, sama dekat sini. Tu permainannya. Kalau dia kalih badan tu, yang tu duduk berpusing-pusing tempat sama tu. Okay. Orang Kelantan royak kelih. Orang Kedah panggil kalih. Orang utara Kedah, Perak sama lah lebih kurang. Okay. So pilih yang mana saya akan ajar dalam video saya yang akan datang. Sebab benda tu saya kena masuk hutan, saya kena tunjuk, dia tak boleh cakap. Dia akan tunjuk, nampak tak ni? Nampak tak beza dia? Kalau permainan jin hutan tu atau bunian tu, dia buat perangai macam kalih. Dia kalih tu atau dia kalih tumbuhan, dia nampak sama-sama kan? Itu menunjukkan dia tak berani dekat dengan anda. Dia tak berani merapat dengan anda. Faham tak? Dia tahu anda di situ tapi dia buat jarak jauh. Okay. Yang bahayanya apabila dia kalih badan. Atau kalih badan. Maksud dia boleh rapat dengan anda, dia boleh angkat badan anda letak tempat lain. Tu kalih badan. Itu yang kita tengah jalan-jalan, tengah penat, tiba-tiba, aku kat mana ni? Kenapa tempat ni ada macam ni? Itu nama dia kalih. Dia mengalih badan anda. Satu, dia kalih pandangan. Kedua, dia kalih badan. Yang ketiga, dia kalih tumbuhan. Itulah pengalaman saya, benda tu saya lalui dan nanti saya ajar macam mana nak melepasi benda tu. Kan? Macam mana nak melepasi ujian macam tu. Okay. Sebab tu saya kata dalam hutan ni sebenarnya jin setan kita tak perlu risau sangat. Adalah risau sikit. Kita perlu lebih risau pada haiwan, pada binatang, pada kesilapan kita sendiri, kelekaan kita, kita lalai sikit kan. Sebab kita lepas tu dah keletihan kan, duk panjat sana jalan sini, kita keletihan, kita akan jadi lalai. Macam tu. Itulah. Dan lebih risau tentang haiwan. Kenapa? Kerana haiwan mudah je. Dia lapar je nak makan, dia sakit atau terancam, dia serang kita. Simple je. Haiwan apa pun sama. Cebut je daripada harimau ke, sampai gajah ke, sampai ular ke, sampai apa pun binatang dalam hutan tu. Kan? Dia lapar, dia nak makan. Dia sakit ataupun dia terancam, dia rasa terancam dengan kehadiran kita, dia akan serang kita.
Itu sebab tu, sebab mereka tak ada akal. Mereka tak boleh fikir, oh ni Tuan Hutan datang ni, Tuan Fitri datang ni, dia datang hutan sebab nak buat video. Binatang tak ada fikir macam tu. Dia kira, oh dia dekat dengan aku patuk. Dia macam tu. Kan? Lagi risau kita pada binatang. Betul tak? Okay? Pengalaman tuan pernah bertembung dengan tiger tu? Ya. Pasalah 4 kali. Libas JKK elok jin-jenis semua kalah Zionis Israel kat sana. Agak-agak dekat sana tu yang bersama dengan Zionis tu, level jin dengan syaitan itu bersama mana? Cuba fikir bab tu pula. Dalam sejarah Nabi dan Rasul, hanya ada 4 saja Rasul berbangsa Arab. Lagi 309 Rasul ada 313 kan. 309 Rasul semua duduk dekat tempat yang sama. Tu. Kawasan yang sama. Berdekatan dengan Palestin tu. Agak-agak daripada segi iblis, jin dengan syaitan kat situ tu, level mana pula? Okay. Orang dia tanya, Tuhan, kenapa diorang tok-tok bomoh kita tak boleh nak santau? Tahu tak level tu, level mana sana tu? Kan? Itu nama pengetahuan am. Rasul ada 4 orang je. 4 orang je daripada bangsa Arab. Cari. Termasuk Nabi Muhammad lah, bangsa Arab. Rasul yang lain semua bangsa sana. Yahudi. Bangsa apa? Bani Israel. Cuba kita fikir je. Siapa boleh baca ni? Nama tu seorang. 4 orang. 4 orang Rasul yang keturunan, yang bangsa Arab. Yang lagi 309 semuanya berada sebagai bangsa Yahudi, bangsa Kanaan, bangsa-bangsa itulah kawasan tu. Okay, Nabi Ibrahim, okay, Nabi Muhammad, lagi? Semua pakat garu dah. Tak apalah, ini bukan soal jawab bab ni pun. Kan? Sekurang-kurangnya anda tahu, rupanya ada 4 orang ya, 4 orang je. Menunjukkan kerah tak kerahnya kepala orang tu. Macam Ustaz Azhar Idrus bagi tahu kan, dan Ustaz ulama-ulama bagi tahu, satu-satunya bangsa yang di dunia yang sangat-sangat dibenci dan dimarahi oleh Allah adalah bangsa tu. Kenapa? Kerana itu orang lain pun jahat juga. Cina pun ada jahat, Melayu pun ada jahat, India pun ada jahat, orang Afrika ada jahat semua, tapi tak ada satu pun bangsa yang membunuh Nabi kecuali bangsa tu. Bangsa tu saja. Nabi pun dia bunuh. Kerah tak kerahnya kepala dia orang. Okay. Sebab tu mereka dimarah dan dibenci oleh Allah. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dah kenapa tengok iklan Cina pula ni? Okeylah. Saya minta izin sahabat dekat Kak Kompat. Sekarang baru saya rasa bahawa saya dah letih. Kan? Nanti kita sambung lah. Kan? So, saya harap kita teruskan berdoa untuk saudara mara kita, saudara seagama kita. Teruskan kita berdoa kepada mereka. Janganlah difikirkan doa tu doa yang tak ada nilai. Tahu tak yang baru-baru ni ada gempa bumi? Tahu tak tiba-tiba ada ribut? Tahu tak tiba-tiba ada banjir yang sedang berlaku di negara yang sedang berperang tu? Itu Allah mula membantu hasil pada doa-doa kita. Kalau kita tak doa, Allah tolong macam mana? Kan? Kita doa-doa berbagai-bagai cara.
Tahu tak mereka dah ramai lari daripada medan perang? Lari. Senjata canggih tapi masuk ke depan dia takut. Hati. Kita kalau ada senjata canggih macam mana pun, tapi kalau hati kita tu dah tiba-tiba Allah balikkan, jadikan kita ni orang yang takut, menggeletar. Betul tak? Tak ada guna dah senjata tu. Canggih mana pun tak guna. Okay? Ya nah? Lepas tu kita kena teruskan berdoa, teruskan kunut, teruskan apa semua apa yang kita buat, teruskan. Yang kata boykot ke apa, teruskan. Pedulilah apa nak kata, sekurang-kurangnya kita buat setakat mana kita mampu buat, kita mampu buat. Kita buat. Nah, kalau tak mampu buat, semua dapat buat sikit. Kan? Takat mana buat. Jangan sampai tak buat apa. Kan? Kita kena buat. Okay lah? Okay. Saya minta izin untuk saya ni. Saya tu bolehlah malam-malam macam ni, siapa yang ada masa kosong, ambil uduk, semayang 2 rakaat, doakan pada saudara mara kita di Palestin. Doa. Kita tak tahu 600 orang ni siapa yang Allah terima doa. Silap daripada 600 orang ni ada wali Allah. Yang dia sendiri tak tahu dia wali Allah. Kan? Apa kata ambil uduk, jom kita semayang 2 rakaat. Senyap-senyap tengah malam ni, doa, ya Allah Tuanku tolongkanlah. Kita tak tahu siap-siap 600 orang ni salah seorang dia wali Allah. Yang Allah terima dan kita tak tahu. Dia pun tak tahu dia wali Allah. Jom. Kan? Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.